Tersambung pembacaan kitab Aqidatul Naji di Ahmad Suruti bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatwani, iaitu syarah bagi Matan Ummul Barakah dari Imam Sanusi. Asalnya daripada kitab Jawi dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Quran binti Abdul. Baik, susunan 72 pada bab iradat dan keterangan. Sifat iradat ini berkehendak Allah Ta'ala dan keterangan. Dan adapun sebab berkata oleh ahli bid'ah akan yang demikian itu. Apa yang dia kata? Dia kata kudrat dan iradat, ta'alluq kudrat dan iradat yang wajib dan mustahil. Golongan ahlul bid'ah yang fahamannya, iktikad kepercayaannya tidak sama dengan iktikad kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dipanggil ahlul bid'ah. Jadi salah satu fahaman ahlul bid'ah iaitu berkata bahawa sifat kudrat, yakni kuasa Allah, dan iradat, berkehendaknya Allah, itu berlaku atau kena pada wajib dan mustahil akal. Wajib akal iaitu Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya. Mustahil akal iaitu sekutu, syarik, sekutu, kawan bagi Allah Ta'ala. Kenapa mereka berfahaman begitu? Sedangkan minggu lepas kita dah baca, kita dah dengar keterangan bahawasanya sifat kudrat dan iradat itu, kuasa Allah dan kehendak Allah itu hanya berlaku kepada makhluk atau dipanggil mungkinun, harus akal. Nama yang samalah, harus akal, yang ini mungkin. Mungkin itu apa? Yang ini makhluk. Tidak boleh, tidak diterima akal Allah Ta'ala punya sifat kudrat dan iradat itu berlaku kepada Allah Ta'ala sendiri serta sifat-sifatnya, dan syarik, iaitu sekutu atau kawan bagi Allah. Tak boleh diterima akal sama sekali. Tapi ahli bid'ah ada yang berfahaman begitu. Kenapa? Kerana mengambil oleh mereka itu daripada cerita Nabi Idris alaihissalam, tatkala datang akan dia oleh iblis, padahal merupa dia akan rupa manusia. Yang nak dikacau ni Nabi Idris. Jadi yang mengacaunya pangkatnya paling tinggi lah. Iblis ni ketua syaitan. Dia tak boleh syaitan prepet, tak boleh kecundang. Tapi yang iblis ketua syaitan ni pun kecundang juga. Baik. Jadi maknanya lagi beriman seseorang, lagi tinggi pangkat syaitan untuk mengacau. Jadi kena apa nama ni, kuatkan keimanan lah, kuatkan keimanan. Kalau macam tu saya tak nak kuat sangatlah iman saja. Jangan macam tu pula. Jangan macam tu pula. Nanti kena kacau sama syaitan lagi pangkat tinggi. Jangan macam tu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kena kuatkan lagi lah keimanan, usaha atas iman. Dalam kitab banyak cara untuk menguatkan iman. Antaranya ibadat, baca Quran, sembahyang, berdakwah, menyampaikan. Baik. Semua kena doa juga supaya Allah Ta'ala kuatkan. Antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita jadi imam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, yakni Allah Ta'ala. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami, hati saya atau hati kami, ala dinik, atas agama engkau. Salah satu doanya. Doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
tetapkan pendirian kita setelah diberi hidayah. Baik. Jadi Nabi Idris didatangi iblis. Dia menyamar jadi manusia. Kalau berupa dengan rupa dia sendiri, Nabi Idris kenal. Jadi dia berupa dengan manusia, menyamar. Dipanggil, kalau orang Jawa kata scammer. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris. Saya Jawa tak? Ya, orang Bugis yang pandai cakap Inggeris. Asyik Jawa je tentang keturunan Jawa. Ayolah, kali ni Bugis lah. Orang Bugis yang pandai cakap Inggeris, panggil scammer. Jadi scammer ni daripada zaman Nabi Idris dah ada, dipanggil iblis, kan? Datang dia dengan membawa kulit telur. Dia datang bawa kulit telur. Dan padahal dia duduk menjahit pakaian. Nabi Idris ketika itu sedang menjahit pakaian. Tidak jatuh dah darjat seorang Nabi bila menjahit pakaiannya sendiri. Bukan kita lah, saya bini tak tolong jahit sikit. Saya ni guru besar, contoh. Saya guru biasa je, contoh. Saya ni guru besar, mana standard guru besar jahit baju. Bini tak tolong, bukannya anak murid kan. Bini tak tolong sikit. Sikit aja boleh, masalah. Nabi aja jahit pakaian, tak merendahkan martabat seorang Nabi. Orang Islam kena ada yang pandai jahit baju, fardu kifayah. Antara ilmu fardu kifayah tu ilmu tailor kan. Baik. Jadi Nabi Idris menjahit pakaian. Siapa orang yang bekerja menjahit pakaian, itu sunnah Nabi Idris. Niatkan untuk mengikut jejak langkah Nabi Idris alaihissalam, dapat pahala. Jangan kita pandang rendah. Anak kita nak dipinang orang, kerja apa? Wah, saya tailor je. Tailor? Pantang Datuk Nenek. Jangan macam tu. Jangan macam tu, kan? Saya tailor memang tailor, tapi saya tailor buat suit. Kan? Buat apa, blazer lah, apa lah. Tailor macam-macam tailor. Bukan tailor jahit baju koyak aja. Tentang kata tailor, wah, dia ingat tailor baju koyak lah, orang bagi ringgit. Kan? Ini tailor, tapi dia ada kedai tailor tu 10. Jadi orang tanya kan, awak kerja apa? Saya kerja kilang. Kilang? Kilang memanglah kilang. Jawatan dan kilang tu banyak. Bukan orang kerja kilang tu operator aja. Orang yang manager pun kerja kilang. Dia nama dia. Tapi dia ada pangkat manager. Dia jangan tanya kerja apa. Boleh tanya kerja apa? Kerja apa? Kilang. Pangkat apa? Tanya soalan kedua. Sekali soalan kedua memang operator. Tak apalah. Operator pun kerja yang halal. Banyak OT, banyak tempat itu OT kan. Baik, sambung. Menjahit pakaian. Nabi Idris jahit pakaian. Dan berkata ia pada tiap-tiap cucuk jarum dan tariknya. Nabi Idris jahit pakaian. Cucuk cakap apa? Tarik cakap apa? Subhanallah walhamdulillah. Masya Allah. Cucuk subhanallah walhamdulillah. Tarik subhanallah walhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Sambil buat kerja, sambil berzikir kepada Allah. Tapi kalau cikgu macam mana? Cikgu memang kerja dia bercakap. Hari ni cikgu tak nak bercakap, dia pun tulis karangan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Pening kat kepala murid kan. Ikut kesesuaian lah. Kalau kerja kita memerlukan bercakap, tak dapat lah nak sebut subhanallah walhamdulillah kan. Tapi tak dapat panggil Ustaz. Ibadat kan ada dua. Satu ibadat khusus, satu ibadat umum. Salah satu ibadat umum ni kerja. Dan salah satu kelebihan bekerja ni, titik peluh yang jatuh tu gugur dosa. Baik, sambung. Maka berkata iblis itu, di sedang Nabi Idris menjahit tu zikir, iblis pun cakap,
Adakah kuasa Allah Ta'ala itu bukan. Adakah berkuasa? Soalannya begitu. Adakah berkuasa Allah Ta'ala itu bahawa menjadikan dunia ini di dalam kulit telur ini? Dia terus direct soalan, tak ada misalam. Iblis mana misalam kan? Boleh tak, soalannya lebih kurang macam ni, boleh tak Allah Ta'ala menjadikan dunia yang besar ni dalam kulit telur ini yang kecil? Dia soalan pelik-pelik ni memang zaman dulu dah ada. Nabi Idris dah kena dengan iblis ni. Maka berkata Nabi Idris, bermula Allah Ta'ala kuasa boleh menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini. Bukan setakat kulit telur besar sangat. Allah Ta'ala boleh jadikan dunia yang besar ini dalam lubang jarum ini. Telur tu kecil sangat, kira besar sangat tu. Lubang jarum. Lubang jarum tu yang belakang yang nak memasukkan benang tu bagi sesiapa yang tak tahu jarum tu macam mana, rasa tahulah semua lampau no. Saya tak jahit baju Ustaz, tapi saya tahulah jarum. Lubang jarum serta dicocoknya salah suatu daripada dua matanya. Sambil jawab tu, Nabi Idris cocok mata si Iblis, maka jadilah buta sebelah matanya. Sejak zaman Nabi Idris, setelah peristiwa ini, mata Iblis buta sebelah. Baik. Itu jawapan seorang Nabi. Jawapan itu sebenarnya ada huraian dia lah. Ada huraian dia. Kalau difikirkan akan, macam mana dunia yang besar ni nak masuk dalam lubang jarum? Macam mana tu? Kan? Macam mustahil kan? Tapi ada huraian ni. Dan telah mentauhid. Nabi Idris cakap macam tu, dia tak terangkan pada Iblis. Sebab apa? Si Iblis ni, dia bukan nak tahu, dia nak acah-acah, atau bahasa Melayu, bahasa pasarnya ngelan-ngelan. Saja-sajalah nak ngacah-ngacah, nak test. Bukan nak tahu betul, saja nak soal. Baik, jadi jawapan sebenar macam mana nanti akan diterangkan. Dan telah mentauhid, menerangkan akan jawab itu oleh Syekh Asy'ari, iaitu Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dengan katanya, jikalau dikehendak oleh yang bertanya bahawa dunia ini atas sifat yang ada ia atasnya, maknanya kalaulah dunia ni kekal besarnya, saiznya ni, katalah bumi lah, kalau dunia ni kita pun tak tahu berapa besar ni, bumi lah, boleh bayangkan. Dan kulit telur itu atas kadar sebesar yang ada ia atasnya, dan kulit telur tu tak berubah saiz dia kecil macam tu, ataupun lubang jarum tadi besar macam tu, tak berubah, maka tiada dapat sekali-kali, memang tak boleh nak masukkan bumi yang besar macam ni, nak masukkan dalam kulit telur yang kecil, apatah lagi lubang jarum. Memang akal kita pun tak boleh nak terima benda tu. Kerana jisim yang besar itu, objek yang besar itu mustahil tak diterima akal bahawa bermasuk-masuk ia di dalam tempat yang kecil yang satu. Akal kita tak boleh nak terima dunia yang besar tu masuk dalam tempat yang kecil. Dan jikalau dikehendak bahawa kecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur, Allah Ta'ala boleh masukkan dunia dalam kulit telur. Bukan kulit telur, Nabi Idris kata dalam lubang jarum tu tadi. Maksud sebenar dia, Allah Ta'ala boleh kecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur dan dimasukkan akan dia di dalamnya. Kalau lubang jarum tadi lebih kecil daripada lubang jarum dan dimasukkan dalam kulit telur atau lubang jarum tadi. Atau cara kedua, dibesarkan kulit telur itu terlebih besar daripada dunia dan dimasukkan dunia di dalamnya. Atau lubang jarum tadi Allah Ta'ala besarkan, lebih besar daripada dunia, kemudian dunia dimasukkan ke dalamnya. Maka adalah pekerjaan itu harus, bukan mustahil.
Itulah jawapan yang sebenar. Maknanya tuan-tuan, perkara mustahil akal, kenapa dunia tu tadi tak boleh masuk dalam telur tu tadi kalau tak di-adjust saiznya, itu perkara mustahil akal, perkara yang tak diterima akal. Sebelum ni kita dah baca, dah ulang kaji tentang sifat kudrat dan iradat. Itu berlaku pada perkara harus akal, benda yang boleh diterima akal, iaitu mungkin boleh ada dan boleh tiada, ataupun dipanggil makhluk. Tak masuk ataupun tak berlaku sifat kudrat dan iradat terhadap wajib akal, iaitu Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya, dan mustahil akal. Contohnya tadi syarik atau sekutu bagi Allah, termasuk mustahil akal memasukkan dunia yang besar ke dalam kulit telur yang kecil atau lubang jarum yang lebih kecil. Itu perkara mustahil akal. Jadi boleh dimasukkan tadi Nabi Idris kata dengan cara Allah Ta'ala kecilkan dunia, atau Allah Ta'ala besarkan kulit telur atau lubang jarum itu tadi. Jadilah dia harus akal, diterima akal. Macam mana nak kecilkan dunia, macam mana nak besarkan kulit telur dengan lubang jarum tu pun kita tak tahulah. Tapi boleh dibuat, boleh diusahakan kalau kita nak usahakan lah. Allah Ta'ala dia boleh lagi lah. Itu huraian dia tuan-tuan. Jadi kalau Iblis ni tanya macam tu, boleh tak Allah Ta'ala masukkan, itu nak uji tauhidnya Nabi Iblis. Nabi-Nabi ni tuan-tuan, tauhid ni memang dah betul sejak lahir. Nabi-Nabi dia tu jadi Nabi sejak lahir. Yang dilantik tu jadi Rasul. Yang dilantik Rasulullah SAW tu, dilantik jadi umur 40 tahun tu, dilantik apa? Bukan lantik jadi Nabi, jadi Rasul. Nabi-Nabi sejak lahir dah jadi Nabi. Baik, saya nak buat satu contoh. Nabi Ibrahim, sebelum dilantik jadi Rasul, dalam Al-Quran dirakamkan Nabi Ibrahim lihat pada kejadian alam, dan Nabi Ibrahim tanya, adakah matahari ini Tuhan? Adakah bulan ini Tuhan? Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim percaya bahawasanya matahari itu Tuhan. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu percaya bulan itu Tuhan. Setelah matahari terbenam, oh, ini bukan Tuhan. Setelah bulan terbenam, oh, bulan bukan Tuhan. Seolah-olah sebelum tu Nabi Ibrahim percaya matahari itu Tuhan, bulan itu Tuhan. Yang sebenarnya dalam kitab tafsir, ayat Al-Quran yang merakamkan perkataan Nabi Ibrahim itu menunjukkan Nabi Ibrahim mempersoalkan, ini ke matahari ini ke Tuhan? Bila sampai masanya terbenam, bulan ini ke Tuhan? Bila sampai masanya tertentu terbenam, Nabi Ibrahim mempersoalkan. Bukanlah maknanya Nabi Ibrahim mula-mula percaya kemudian tidak, kan? Maknanya nak cerita Nabi-Nabi ini sejak lahir dah jadi Nabi. Cuma dilantik menjadi Rasul tu dah dewasa kemudian. Maknanya akidahnya dari lahir dah betul, tidak salah. Jadi Iblis salah orang nak bertanya dengan Nabi Idris bertanya. Kalau orang tak belajar tauhid, Iblis tanya macam tu mungkin kecundang. Nak kata Allah Ta'ala tak boleh buat, dah Allah Ta'ala tak berkuasa pula, hilang satu sifat. Nak kata Allah Ta'ala berkuasa jadikan dunia ni dimasukkan dalam kulit telur, macam mana pula?
Jadi bila kita dah belajar ataupun ulang kaji atau perdalami, barulah kita faham, maknanya Allah Ta'ala kecilkan dunia ataupun Allah Ta'ala besarkan telur atau lubang jarum itu tadi, ya? Baik. Maka telah maklum bahawa kudrat Allah itu ta'aluk ia kepada yang harus akal. Maka kuasa ia atas yang demikian itu. Itulah kesimpulan, ya? Daripada kisah benar Nabi Idris itu tadi, ya, diuraikan menjadi bukti, menjadi dalil bahawasanya kudrat Allah Ta'ala itu berlaku pada makhluk atau harus akal. Kata setengah ulama, sebab tiada ditafsirkan oleh Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris tak terangkan dekat si iblis itu tadi? Akan jawabnya sedemikian itu. Kenapa tak dipanjangkan jawapannya? Kerana bahawasanya yang bertanya itu orang yang inat. Inatnya apa? Inat ni ingkar. Yang ini orang olok-olok main-main dan melawan jua, ingkar. Dia bukan nak tahu, bukan ia hendak mengetahui akan masalah. Dia bukan nak tahu yang sebenar, bukan ikhlas nak ambil tahu, nak nyoal. Kan? Macam juga dalam kuliah. Ustaz, saya nak tanya. Hati-hati tanya tu. Yang pertama memang nak tahu, yang kedua saja nak test. Jadi saya cakap awal-awal, yang saya tahu saya jawab, yang saya tak tahu atau saya lupa minta tangguh. Minggu depan, dah minggu depan lupa, yang bertanya lupa, yang ditanya lupa. Habis tak ingat dah. Baik. Jadi olok-olok main-main, kerana itulah dicocok matanya yang kanan supaya adalah siksanya daripada jenis amal. Maka bahawasanya berkehendak memadamkan cahaya iman orang. Iblis tu niat dia nak memadamkan iman Nabi Idris. Maka dipadamkan pula akan cahaya matanya Nabi Idris. Padam cahaya mata si iblis itu. Jaza'u wifaqa. Pembalasan yang sepakat, yang setimpal. Panggil kan? Baik, masuk pada bab iradat dan amar. Iradat berkehendak Allah Ta'ala, amar perintah Allah. Ini tajuk yang sangat penting kita ulang kaji, sebab banyak kekeliruan berlaku, mana ajaran sesat kalau tidak memahami, tidak hadam betul-betul iradat dan amar. Ketahui olehmu bahawa iradat berkehendak dan amar, ini perintah, dikata sini yang ini suruhanlah perintah, itu berlainan keduanya. Kehendak Allah dan perintah Allah dua perkara yang berlainan. Nampak macam sama tapi tak serupa. Dan bercerai keduanya tak sama langsung. Khilaf, berbeza pendapat bagi Mu'tazilah. Fahaman sesat Mu'tazilah, dia pendapat dia lain. Dia kata sekira-kira berkata setengah daripada mereka itu dengan bahawasanya keduanya bersuatu. Fahaman yang mengatakan iradat, kehendak Allah, dan amar, perintah Allah itu sama, itu Mu'tazilah, fahaman sesat. Fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahaman yang betul, berfahaman iradat dan amar berlainan, berbeza. Iradat, kehendak Allah, dan perintah Allah itu dua perkara yang berbeza. Formulanya senang saja, iradat dan amar berbeza, itu je. Tapi nak masukkan dalam hati, nak yakin dalam hati itu, itu perlu penerangan dalil hujah. Baik, kita baca dan dengar. Dan berkata setengah mereka itu, Mu'tazilah tadi, dengan bahawa iradat itu lazim bagi suruh. Iradat mesti suruh. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, mesti Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh, itu sama dengan apa yang Allah Ta'ala hendak. Dan telah membina oleh mereka itu atas sedemikian itu, bahawa Allah tiada berkehendak ia akan kejahatan dan akan yang keji-keji. Niat dia sekali lagi,
betul, niat dia bersih, niat dia suci, murni. Kenapa Mu'tazilah adalah sesat ni mengatakan iradat dan amar itu sama? Sebab perintah Allah mana ada menyuruh kepada keburukan, kan semuanya suruh kebaikan. Jadi kehendak Allah pun sama, Allah nak yang baik saja, Allah tak nak yang buruk. Itu niat dia. Subhanallah, maha suci Allah. Allah Ta'ala suci, bersih daripada menghendaki yang buruk-buruk. Niat dia baik. Tapi alangkah malangnya nasib, hai alangkah malangnya nasib, niat tidak menghalalkan cara. Niat tidak menghalalkan cara. Robin Hood tu niat dia baik. Siapa tak kenal Robin Hood? Dia niat dia baik, dia nak tolong orang miskin. Tapi cara macam mana? Curi harta orang kaya. Curi harta orang kaya. Niat dia betul, tapi tak menghalalkan cara. Cara dia salah. Orang miskin kata betul, orang kaya pun mana boleh. Tapi memang dalam Islam pun tak boleh macam tu. Mu'tazilah ni nasib dia ni sama dengan Robin Hood ni tadi. Cuma Robin Hood tu dah memang bukan Islam lah. Yang Mu'tazilah ni dia mengaku dia Islam, dia beramal dengan amalan Islam. Dan kita pun tak boleh kenal dia dengan pakaian, kecuali dengan percakapan. Dia zahirkan apa dalam hati dia. Kita pun tak boleh tuduh. Tengok lain macam Mu'tazilah je. Tak boleh. Tengok lain macam sumpuk dia, buah dia. Tak boleh kita tuduh Mu'tazilah. Baik, dan dibinakan atas mazhab Ahli Sunnah. Kita Ahli Sunnah Jemaah berfahaman macam mana bahawa Allah Ta'ala itu terkadang berkehendak ia akan suatu dan tiada menyuruh ia dengan dia. Fahaman Ahli Sunnah Jemaah kata iradat dan amar itu berbeza. Kehendak Allah dan perintah Allah berbeza. Ada ketika Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, tapi tiada menyuruh ia dengan dia. Contoh, segala pekerjaan kufur dan maksiat, Allah Ta'ala berkehendak perkara kufur dan maksiat dilakukan oleh orang tertentu, tapi Allah Ta'ala tak suruh kepada kekufuran dan maksiat. Mana ada ayat Al-Quran atau hadis yang menyuruh Allah Ta'ala menyuruh supaya buat kebaikan atau kejahatan? Tak ada. Tetapi kenapa berlaku juga kejahatan dan kekufuran? Sebab Allah Ta'ala hendak, sebab Allah Ta'ala takdirkan. Kalau kehendak dengan takdir tu sama tuan-tuan. Yang tak sama tu tadi berkehendak dengan perintah. Kehendak dengan takdir Allah tu sama. Kita dah belajar sebelum ni kan, dah ulang kaji. Yang berbeza tu tadi iradat, berkehendak atau menentukan nasib tu tadi, dengan amar, ini perintah Allah. Baik. Yang ini jatuh kufur bagi orang yang dikehendak Allah akan kufur. Jatuh tu maknanya berlaku. Berlaku kekufuran, orang tertentu kufur. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, memang dah tentu mati dalam kekufuran. Allah Ta'ala ada perintah ke Abu Jahal dan Abu Lahab ni supaya tak beriman? Tak ada. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab saja, semua manusia dan jin Allah Ta'ala perintahkan supaya beriman. Tetapi kenapa Abu Jahal dengan Abu Lahab ni tak beriman juga? Sebab Allah Ta'ala kehendaki, sebab Allah Ta'ala takdirkan. Itu satu poin. Kehendak Allah dan perintah Allah berbeza, tak sama. Demikian lagi maksiat, yang ini dosa. Maksiat tu maknanya segala jenis dosa. Dan terkadang itu contoh kufur dan maksiat. Dan terkadang menyuruh ia dengan dia dan tiada berkehendak akan dia. Ada ketika Allah Ta'ala suruh perintah dan tiada berkehendak, tapi Allah Ta'ala tak nak. Seperti iman Abi Jahal dan Abi Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab tu memang kita dah tahu, memang dah terang-terang. Abu Lahab tu sendiri ada surah tentang kekufuran Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab
wa tabb. Surah Al-Lahab. Memang dah jelas Al-Quran pun mengatakan Abu Lahab itu kufur, mati dalam kekufuran. Apa Allah Ta'ala perintah Abu Lahab supaya tak beriman ke? Ada ke dalam ayat Al-Quran menyuruh Abu Lahab itu tak beriman? Tak ada. Saya cari dulu Ustaz, tak payah cari, memang tak ada. Tak ada homework, tuan-tuan kalau kuliah tak ada homework. Sekolah ada. Tak payah cari, memang tak ada. Saya percaya tuan-tuan pun percaya yang tak ada ayat Al-Quran menyuruh Abu Lahab tak beriman. Tak ada. Memang Allah telah perintahkan semua manusia dan jin beriman. Jadi kenapa imannya Abi Jahal dan Abi Lahab tak berlaku? Maknanya Abu Jahal dan Abu Lahab tak beriman. Keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab tu tak ada. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tidak berkehendak. Allah Ta'ala tak nak Abu Jahal beriman. Allah Ta'ala tak nak Abu Lahab beriman. Allah Ta'ala perintah, tapi Allah Ta'ala tak nak. Itu bukti yang kedua, perintah Allah dan kehendak Allah berbeza, tak sama. Dan dalilnya Rasulullah SAW menyuruhkan mereka itu beriman, Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka tiada mereka itu beriman. Pujuk, cakap baik-baik. Maka kerana tiada dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, dan terkadang ada ketika berkehendak ia, yakni Allah akan dia, dan menyuruh ia akan dia. Ada ketika Allah Ta'ala berkehendak dan Allah Ta'ala suruh. Seperti iman bagi orang yang ta'aluk ilmu Allah dengan beriman. Contoh yang jelas seperti Abu Bakar dan lain-lainnya, Sayyidina Abu Bakar dan lain-lainnya, orang-orang beriman yang lain. Kenapa Abu Bakar beriman? Yang pertama, Allah Ta'ala perintah, dan memang Allah Ta'ala menghendaki Abu Bakar itu beriman. Maknanya keimanan Abu Bakar itu bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah Ta'ala. Bukan sahaja Abu Bakar, ketidakberimannya Abu Jahal dengan Abu Lahab tadi pun bergantung sepenuhnya pada kehendak Allah atau takdir Allah. Itu poin yang ketiga. Dan terkadang tiada berkehendak ia, yakni Allah, dan tiada menyuruh dengan dia. Allah Ta'ala tak nak dan Allah Ta'ala tak suruh pun. Seperti kufur daripada mereka itu, yakni Abu Bakar dan lainnya daripada segala mereka yang beriman. Abu Bakar, dia beriman tak? Beriman. Kenapa dia beriman? Kenapa dia tak kufur? Sebab Allah tak nak Abu Bakar kufur. Perintah Allah bukan Abu Bakar saja, semua manusia dan jin disuruh beriman. Abu Bakar beriman bukan sebab Allah Ta'ala tu perintahkan, suruh, tetapi sebab Allah takdirkan, Allah Ta'ala kehendaki. Itu poin yang keempat. Itu 4 poin menunjukkan amar, yakni perintah Allah, dan iradat, kehendak Allah berbeza. Ini poin ni tak banyak, 4 saja. Dan formula yang utama tadi itu amar dan iradat berbeza. Satu di poinnya tu tadi. Yang 4 tu tadi contoh atau huraian. Walaupun ringkas, tetapi untuk disematkan dalam hati, perlukan huraian atau hujah, dan keimanan lah. Baik. Jadi ramai yang terkeliru ajaran-ajaran yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang terkeliru dengan berbezanya kehendak dan perintah Allah. Disangkanya apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah, itulah yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak. Baik, sebenarnya akan timbul satu persoalan. Kalau Allah Ta'ala perintahkan beriman, kemudian Allah Ta'ala takdirkan,
Bukan setakat takdirkan, Allah Ta'ala jadikan Abu Jahal, Abu Lahab ni tak beriman. Allah suruh beriman, tapi Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala takdirkan dan Allah Ta'ala jadikan Abu Jahal, Abu Lahab ni tidak beriman. Tak zalim ke Allah Ta'ala? Ustaz, akan timbul persoalan begini. Ibaratnya macam ni, satu orang disuruh jangan masuk dalam air sungai, tapi dia dah ikat orang tu, lepas tu dia tolak dalam sungai. Ingat, jangan masuk dalam sungai, diikat orang tu, tolak dalam sungai. Ibarat macam tu Ustaz, itu zalim, suruh tapi kehendaknya lain. Itu ada kisahnya tuan-tuan. Saya ambil sedikit daripada kisah perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Saya ambil sikit, akan datang akan masuk ni. Jadi jawapan Imam Ahlus Sunnah macam mana? Kalaulah Allah Ta'ala menghalang daripada seseorang, seseorang makhluk itu akan haknya, hak makhluk itu, zalim Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala halang satu orang, satu makhluk daripada mendapat haknya, hak miliknya, hak milik makhluk tu, maka zalimlah Allah Ta'ala. Sekarang cuba cerita, cuba beritahu mana satu manusia ni ada hak dia ni. Manusia ni ada hak dia tak masing-masing? Maknanya bukan hak milik Allah. Kalau tuan-tuan nak kerja rumah, boleh fikirkan. Saya nasihatkan janganlah, pening pula kan. Kalaulah Allah Ta'ala halang satu orang manusia daripada mendapat hak miliknya, manusia ni tak dapat hak milik dia, maknanya bukan hak milik Allah, maka Allah Ta'ala zalimlah. Sedangkan kita tahu, kita faham bahawasanya dalam dunia ni bukan sahaja manusia saja, semuanya hak milik Allah Ta'ala. Semuanya hak milik Allah Ta'ala. Itu hakikat tauhid. Tak ada dalam dunia ni yang bukan hak milik Allah. Kalau dah memang Allah Ta'ala punya dan Allah Ta'ala takdirkan masuk ke neraka, itu tiada siapa yang boleh persoalkan. Dalilnya suatu ketika dalam kitab Hayatul Sahabah, kitab Hayatul Sahabah, Syekh Yusuf, Maulana Yusuf, mengarang kitab Hayatul Sahabah. Suatu ketika Rasulullah SAW, kalau tak silap dalam kisah sahabat Fadailul A'mal ada Maulana Zakaria pada bab kisah sahabat. Suatu malam Rasulullah SAW pernah menangis, sembahyang dan menangis, membacakan ayat Al-Quran, fa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Lebih kurang mafhumnya, jika engkau azab mereka ya Allah, yakni engkau azab semua makhluk engkau termasuk diri aku ni ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka hamba engkau, termasuk aku ni, kata Rasulullah, hamba engkau. Tak ada siapa boleh persoalkan. Wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Tetapi jika engkau ampunkan mereka, masukkan mereka dalam syurga, masuklah diri aku, kata Rasulullah, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa Rasulullah menangis? Sebab dari segi hakikat kejadian yang sebenar, Rasulullah itu pun kekasih Allah tu, kalau Allah Ta'ala nak sumbat dalam neraka, itu hamba Allah. Baginda tu hamba Allah, itu kekasih Allah tu. Apatah lagi kita, apatah lagi saya, tak siapa-siapa ya Allah. Jadi segi hakikat tauhid, itulah makna sebenar hamba Allah. Kita ni semuanya hak milik Allah. Itu sebab dalam kitab apa nama ni, Al-Jawharul Mawdu'h, saya bacakan dekat
kuliah Masjid Nurul Hidayah Madrasah Alam. Jika ditimpa musibah, sunat membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun musibah yang kecil. Kan? Terluka sikit. Cerita, isteri cerita dengan nama suami. Bang, luka lah tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis sendiri ni. Saya belum mati lah bang. Bukan soal mati, musibah yang kita baca orang mampu. Lah, abang sudah tak kuliah anak. Dalam kuliah, musibah walaupun kecil sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah dan kepada Allah akan kembali. Yang mengajuk, mengajuk. Pandai-pandailah mengajuk. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, kesimpulannya tadi, perintah Allah dan kehendak Allah dua perkara yang berbeza. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan selawat. Allahumma salli ala